Bagi strategi pengajaran adalah berpusatkan murid. Hal ini kerana guru ingin murid boleh memberikan idea mereka sendiri dengan pengetahuan sedia ada dan mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan sepanjang PDP. Ini adalah standard kandungan dan standard pembelajaran. Ini adalah kriteria kejayaan. Untuk objektif, guru memilih kognitif dan efektif kerana ingin murid berfikir menggunakan minda mereka dalam menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan dan menyatakan keperluan asas untuk biji benih bercambah. Seterusnya, guru juga memilih objektif efektif kerana ingin murid dapat memupuk nilai kasih sayang kepada tumbuhan dan alam sekitar dalam kehidupan seharian mereka. Bagi set induksi iaitu selama 5 minit, aktiviti yang dijalankan adalah seperti yang tertera. Untuk EMK, elemen kelestarian alam sekitar dan nilai murni dapat dipupuk dalam diri murid setelah guru menyelitkan mengenai kesan jika tidak menjaga tumbuhan kepada manusia dan haiwan dan mengingatkan pelajar bahawa tumbuhan sangat penting kepada manusia dan haiwan. Bagi elemen teknologi maklumat dan komunikasi wujud daripada penggunaan BBM video dari YouTube, kemahiran berfikir adalah rendah kerana kemahiran memahami berlaku di sini. Bagi langkah 1 iaitu selama 10 minit, aktiviti yang dijalankan adalah seperti yang tertera. Elemen nilai murni dan kelestarian alam sekitar dapat dipupuk kerana guru menyelitkan juga mengenai penjagaan alam sekitar sambil berbincang kertas soalan yang dijawab oleh murid. Aktiviti dalam langkah 1 dijalankan secara berkumpulan untuk memupuk nilai kerjasama antara ahli kumpulan. Kemahiran berfikir adalah rendah kerana kemahiran mengingat berlaku di sini. Bagi langkah 2 iaitu selama 5 minit, aktiviti yang dijalankan adalah seperti yang tertera. Elemen nilai murni dan kelestarian alam sekitar dapat dipupuk kerana guru menyelitkan juga mengenai penjagaan alam sekitar sambil mengulas keperluan asas percambahan biji benih. Bagi elemen teknologi maklumat dan komunikasi, wujud daripada penggunaan BBM video dari YouTube dan gambar biji benih dalam slide. Kemahiran berfikir adalah rendah kerana kemahiran memahami berlaku di sini. Bagi langkah 3 iaitu selama 5 minit, aktiviti yang dijalankan adalah seperti yang tertera. Elemen nilai murni kerana guru menyelitkan juga mengenai penjagaan alam sekitar sambil berbincang mengenai soalan keimbasan. Elemen kreativiti dan inovasi juga wujud daripada penggunaan BBM keimbasan. Kemahiran berfikir adalah rendah kerana kemahiran mengingat berlaku di sini. Bagi penutup iaitu selama 5 minit, aktiviti yang dijalankan adalah seperti yang tertera. Elemen nilai murni dan kelestarian wujud kerana guru menyelitkan juga mengenai penjagaan alam sekitar sambil membuat rumusan. Elemen bahasa juga wujud kerana murid dapat membuat rumusan dengan menggunakan bahasa dan terma sains yang betul. Kemahiran berfikir adalah rendah kerana kemahiran memahami dan mengingat berlaku di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyafika binti Abdul Razak. Nama matriks ialah P139736. Rutin harian pembelajaran yang dipilih ialah ekonomi tingkatan 4, iaitu bab 1 sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi. Tema yang dipilih ialah pengenalan kepada asas ekonomi. Tajuk yang dipilih ialah 1.2 iaitu sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi. Kemahiran berfokus adalah menganalisis, mengaplikasi dan berkomunikasi. Standard kandungan ialah 1.2 iaitu sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi. Standard pembelajaran 1.21 iaitu menghuraikan masalah asas ekonomi, iaitu apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa barang itu dikeluarkan. 1.22 mengenal pasti ciri-ciri utama sistem ekonomi pasaran bebas, sistem ekonomi perancangan pusat, sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Islam. Okey, objektif kajian ialah yang pertama ialah menyelaraikan sekurang-kurangnya 2 negara bagi setiap jenis sistem ekonomi. Yang kedua ialah menghuraikan masalah asas ekonomi yang dijelaskan oleh guru. Yang ketiga ialah memahami sistem ekonomi yang diamalkan oleh dunia. Seterusnya ialah bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar ialah buku teks, nota ringkas, slide seperti PowerPoint. Pengetahuan sedia ada, pelajar dapat memahami istilah yang digunakan dalam ekonomi. Okey, langkah pengajaran. Set induksi.
iaitu 10 minit pertama, guru menyuruh pelajar membuka buku teks pada halaman 16. Guru menerangkan ciri-ciri utama dan perbezaan antara sistem ekonomi dari segi pemilikan sumber ekonomi, penentuan harga, pembuat keputusan, pilihan persaingan dan motif pengeluaran. Guru menyuruh pelajar menyenaraikan masalah asas ekonomi. Nilai murni yang pelajar dapat ialah bekerjasama, rajin berusaha, belajar cara belajar iaitu BKB. BKB ialah kemahiran bertutur, berfikir dan mendengar. Okey, seterusnya ialah justifikasi aktiviti. Menyediakan nota ringkas. Nota ringkas dapat membantu pelajar memahami konsep masalah asas ekonomi dengan lebih mudah. Seterusnya ialah kuis secara kumpulan untuk menarik minat pelajar-pelajar supaya lebih fokus dalam proses pembelajaran. Akhir sekali ialah membincangkan soalan latihan. Pelajar menjawab soalan yang diberikan secara bergilir dan secara random. Melalui aktiviti ini, guru dapat melihat sendiri kebolehan pelajar dalam menjawab soalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Adila binti Muhammad Zaki. Baiklah, saya ingin membentangkan rancangan pengajaran harian iaitu RPH saya, dan saya memilih tajuk Sejarah Tingkatan 1 bab 3 iaitu Zaman Prasejarah. Okey, kemahiran berfokus yang saya fokuskan untuk tema ini iaitu yang pertama memahami, yang kedua mengingat, yang ketiga berkomunikasi dan berfikir. Untuk standard kandungan ini iaitu 3.1 iaitu zaman prasejarah, dan standard pembelajaran 3.11 iaitu menyatakan maksud zaman prasejarah, dan 3.12 menerangkan lokasi zaman prasejarah. Untuk objektif kali ini iaitu yang pertama, murid dapat menyatakan maksud zaman prasejarah, dan yang kedua, murid dapat mengenal pasti lokasi zaman prasejarah. Untuk bahan bantu mengajar yang saya pilih, yang pertama saya menggunakan buku teks sejarah, yang kedua video tentang prasejarah, yang ketiga iaitu slide, saya menggunakan cover dan latihan untuk ulang kaji. Dan pengetahuan sedia ada yang terdapat pada murid hanya mengetahui bahawa zaman prasejarah adalah zaman purba yang tidak mempunyai teknologi canggih seperti hari ini. Okey, langkah pengajaran. Pada set induksi yang pertama, guru akan bertanya kepada murid secara rawak iaitu apa murid tahu tentang zaman prasejarah, yang kedua apa yang ada pada zaman tersebut, dan guru akan mengarahkan murid untuk membuka buku teks bab 3 muka surat 44. Dan nilai murni yang terdapat pada set ini ialah patuh, sikap ingin mencuba, dan BCB kemahiran mendengar, bertutur dan kemahiran maklumat. Okey, untuk justifikasi aktiviti dari untuk sesi pengenalan, guru akan bertanya kepada murid secara rawak dengan soalan pengetahuan am tentang zaman prasejarah, dan kaedah soal jawab ini untuk menarik perhatian murid sebelum memulakan kelas untuk merangsang kemahiran kognitif mereka. Okey, untuk sesi imajinasi, guru akan membuat tayangan video tentang prasejarah. Dengan tayangan video ini untuk memudahkan pemahaman murid dengan melihat video secara visual dan menarik perhatian murid untuk melihat dengan lebih jelas tentang prasejarah. Untuk sesi imajinasi, guru akan membuat tayangan video tentang prasejarah. Dengan tayangan video ini dapat memudahkan pemahaman murid dengan melihat secara visual tentang gambaran prasejarah tersebut. Okey, langkah seterusnya ialah langkah perkembangan. Guru akan menggunakan slide Canva dengan menghuraikan dengan lebih terperinci untuk bab ini. Dan langkah keempat ialah langkah menguji minda. Guru menggunakan quiz word untuk menjawab soalan beramai-ramai, dan soalan ini berfokus kepada murid yang kurang berkemahiran untuk mempunyai keberanian untuk menjawab. Dan akhir sekali, guru akan memberi refleksi pembelajaran dan juga soalan latihan untuk meningkatkan kemahiran murid. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Aina Joa binti Abdul Malik dengan nombor matrik P143989. Saya akan membentangkan perancangan RPH dan juga justifikasi pemilihan aktiviti.
Okey, subjek yang saya pilih adalah sains tahun 1, bab yang kelima haiwan. Tajuknya adalah bahagian tubuh haiwan. Untuk standard kandungan adalah bahagian tubuh haiwan. Standard pembelajaran pula mengenal pasti bahagian tubuh haiwan seperti paruh, sisik, sirip, berbulu halus, berbulu pelepah, tanduk, sumbu, sesungut, kulit keras, cengkerang, sayap, kepak, kepala, badan, ekor dan kaki selaput renang. Untuk objektif, pada akhir pembelajaran murid dapat mengenal pasti anggota tubuh haiwan sekurang-kurangnya pada 2 haiwan berbeza. Yang kedua, menyebutkan nama-nama bahagian tubuh haiwan sekurang-kurangnya pada 2 haiwan berbeza. Untuk kriteria kejayaan, setiap kumpulan dapat membezakan anggota tubuh haiwan sekurang-kurangnya 2/12 haiwan. Yang kedua, murid dapat melabelkan sekurang-kurangnya 3/8 bahagian tubuh haiwan melalui gambar haiwan yang dipilih oleh guru secara awam. Untuk fokus, yang pertama strategi pengajaran, saya berpilih berpusatkan murid iaitu audio, visual dan kinestetik. Untuk nilai murni, bekerjasama, kasih sayang dan juga syukur, elemen merentas kurikulum, saya memilih nilai murni dan kelestarian alam sekitar. Untuk kemahiran berfikir, saya memilih mengingat, memahami, mengaplikasi dan juga menganalisis. Untuk bahan bantu mengajar, saya memilih buku teks, slide, kad manila, video dan juga kertas berbentuk telur. Seterusnya adalah justifikasi aktiviti. Yang pertama, untuk set induksi adalah nyanyian lagu mengenali haiwan. Aktiviti nyanyian dan menyenaraikan nama haiwan adalah untuk membangkitkan semangat belajar dan menekankan kepada murid bahawa tajuk pelajaran hari ini adalah berkaitan dengan haiwan. Seterusnya, langkah pertama, penerangan mengenai anggota tubuh haiwan dan label ataupun nama panggilan pada setiap bahagian tubuh haiwan. Aktiviti penerangan ini dilakukan untuk mendedahkan kepada murid mengenai label pada anggota tubuh haiwan yang berbeza-beza. Aktiviti sebut dan ikut dilakukan untuk murid mengingat dan memahami anggota tubuh haiwan beserta labelnya. Untuk langkah yang kedua adalah permainan Magic Egg. Aktiviti permainan ini dilakukan adalah untuk menguji ingatan murid mengenai anggota tubuh haiwan di samping membentuk kumpulan bagi meneruskan aktiviti seterusnya. Yang ketiga, menampak dan memadamkan label nama bahagian tubuh haiwan. Aktiviti ini dilakukan adalah untuk menguji pemahaman murid mengenai anggota tubuh haiwan di samping murid dapat mengaplikasikan dan menganalisis anggota tubuh haiwan dengan lebih jelas. Untuk penutup, saya merumuskan isi pelajaran. Aktiviti ini dilakukan adalah untuk menilai sejauh mana murid itu memahami isi pelajaran pada hari ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Syafiqah binti Ahmad Nazari. Hari ini saya ingin membentangkan tugasan 2 rancangan pengajaran harian RPH, subjek Geografi tingkatan 1, tajuk bab 6, bentuk muka bumi. Saya telah memilih mata pelajaran Geografi tingkatan 1 dalam tajuk bentuk muka bumi. Standard kandungan dirujuk berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP yang mana menggunakan standard kandungan 6.3 kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia dan standard pembelajaran adalah kegiatan berbeza-beza mengikut kesesuaian bentuk muka bumi. Di dalam rancangan pelajaran harian ini terdapat 3 objektif pembelajaran. Yang pertama ialah pelajar dapat menyatakan 4 bentuk muka bumi di Malaysia. Yang kedua, pelajar dapat menentukan lokasi bentuk-bentuk muka bumi. Dan yang ketiga ialah pelajar mampu untuk menghuraikan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Di dalam rancangan pelajaran harian ini memfokuskan kepada 4 perkara iaitu strategi pengajaran, nilai murni, elemen merentas kurikulum, kemahiran berfikir. Yang pertama ialah strategi pengajaran, di bawahnya terdapat 2 poin iaitu teknik pengajaran dan pendekatan elektik. Yang kedua ialah elemen merentas kurikulum EMK, terdapat 2 poin juga di bawahnya iaitu kelestarian alam sekitar dan kreatif dan inovatif. Seterusnya, nilai murni, terdapat 4 poin di bawah nilai murni iaitu kerjasama, hormat menghormati, berdikari, berusaha. Dan akhir sekali, kemahiran berfikir, terdapat 2 poin di bawahnya iaitu mengumpul dan mengelas, membanding dan membezakan. Terdapat beberapa bahan bantu mengajar yang digunakan guru dalam rancangan pelajaran harian.
Pertama ialah komputer riba. Komputer riba adalah sangat penting dalam sesi pembelajaran. Komputer juga digunakan guru untuk menjalankan aktiviti penayangan video di dalam kelas. Seterusnya adalah kotak. Kotak digunakan oleh guru semasa aktiviti melabel lokasi dan kegiatan di atas peta Malaysia. Yang ketiga ialah poster bergambar. Poster bergambar seperti poster peta, poster gambar yang menunjukkan pelbagai kegiatan yang terdapat di dalam topik ini. Yang keempat ialah projektor LCD. Projektor LCD digunakan juga semasa sesi pembelajaran dan sesi penayangan video. Akhir sekali ialah bahan bantu mengajar kad Manila. Kad Manila digunakan murid dalam sesi perbincangan dan pembentangan semasa sesi pembelajaran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.